Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, syukur kita kepada Ta'ala pada malam ini sama-sama kita dapat menaikkan solat maghrib secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berniat i'tikaf sementara kita nantikan maksudnya solat isya, serta dapat kita duduk dalam jalsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab 40 hadis ada orang mukmin, akhlak menjadi cermin. Yang pada malam ini kita akan mengupas tentang tajuk yang ke-20, iaitu beradab dan bersopan santun. Beradab dan bersopan santun. Kita lihat pada matan di sini. Hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Qabisah bin al-Laitsi al-Kufi an Mutarrif an Ata'in an Ummi Darda an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizani asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajatan sahibus sawmi was salati. Rawahu at-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Qabisah bin al-Laits al-Kufi daripada Al-Mutarrif, daripada Ata', daripada Ummu Darda, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in yudha'u fil mizani, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan, maksudnya timbangan Allah SWT nanti di hari akhirat. Bila mana ditimbang amalan kita ini, makanya kata Abu Darda, ya Rasulullah beritahu tidak ada yang lebih berat dalam timbangan min husnil khuluq, daripada akhlak adab yang baik. Maksudnya perangai yang baik, akhlak yang baik itu pun dah dikira sebagai satu amalan yang cukup mulia, yang akan memberatkan timbangan kita berbanding yang lain-lain. Ya, ini kita akan huraikan. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak, beradab baik akan mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Tarafnya itu ya, mencapai darjat orang yang berpuasa dan solat. Kenapa? Orang yang berpuasa ini bermula daripada dia start puasa sampailah dia berbuka tu, sepanjang waktu itu, tempoh tersebut semua ibadah. Makannya ibadah, kan? Berjalannya ibadah, tidurnya ibadah, bercakapnya ibadah, sepanjang tempoh dia berpuasa. Begitu juga dengan solat. Bermula kita angkat takbir sampai kita bagi salam, semua ibadah dalam tu. Tasbih kita, rukuk kita, semua termasuk dalam tu. Jadinya orang yang berperangai, berakhlak mulia, berakhlak baik ini, darjatnya mencapai taraf ni. Ya, dengan menjaga akhlak, adab, ya, pertuturan katanya, sikapnya, ya, ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2003. Hadis ini berstatus hadis sahih. Pengenalannya, adab berasal daripada perkataan Arab, iaitu adabun, yang memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, sopan santun, kesusilaan serta kemanusiaan. Sementara dalam tafsiran, skopnya dan perincian ada mungkin berbeza dalam budaya yang berlainan. Kesamaan yang terdapat dalam tafsiran-tafsiran ini ialah penilaian kepribadian seseorang melalui kepatuhannya terhadap beberapa konteks. Justru seseorang itu menunjukkan adab dengan mempamerkan kelakuan
dan kepandaian membuat pilihan yang betul. Jadi kita tengok adab ini berbeza mengikut pada kaum, bangsa, agama dah. Kita ajar anak-anak kita beradab, bila berjalan depan orang tua ni tunduk lah. Tundukkan, bongkokkan badan, tanda hormat pada orang tua dah. Tapi tak sama kalau dengan orang lain. Pergi negara Arab ke, pergi negara Islam lain pun yang bukan Nusantara macam kita lah, tak sama dah, jalan macam tu je lah. Dan mereka juga ada adab yang mereka sendirilah. Itu kita berbeza tadi. Jadi bukannya benda adab ini sekata, tetapinya adab itu tengok pada konteks. Mungkin dari segi konteks kita, kalau seorang anak kecil, orang muda berjalan depan orang tua, tidak menundukkan badannya itu, tidak membongkokkan badannya, kita nampak kurang adab. Kan kau ni berjalan depan orang, tunduk sikit, hormat sikit orang tua tu. Tapi mungkin konteks ni tidak terpakai di negara lain sebab budayanya berbeza. Jadi beradab sama seperti sopan santun, yang mana dari segi bahasa ialah budi bahasanya serta dengan hormatnya, ada istiadat yang baik dan bersopan santun, berkelakuan atau berlaku sopan santun. Ini berkaitan dengan sopan santun lah. Manakala dari segi istilah pula ialah cara adab ini ialah cara seseorang berkelakuan dalam situasi tertentu di mana tingkah laku, tutur kata, budi bahasa dan budi pekertinya halus dan bertamadun. Okey, itu dalam segi konteks budaya, konteks kaum. Manakala adab dalam Islam memiliki aturan dan syariat yang melibatkan semua aspek kehidupan. Orang Islam melihat adab perilaku ataupun perbuatan, contohnya seperti adab sopan, adab hormat menghormati, adab berpakaian, memakai jilbab, hijab ataupun dia pakai niqab, adab dalam berkeluarga, adab ketika orang meninggal dunia, adab memberi salam, adab menepati janji, adab mengucapkan selawat ke atas Nabi, adab antara bukan mahram, adab menjalankan tugas dan lain-lain. Banyak dalam Islam ni tak. Jadi semua adab ini ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu yang kata tadi itu tak, ditunjukkan oleh Nabi SAW. Percakapan baginda, cara berjalan baginda, cara makan baginda, semua tunjuk. Dalil Al-Quran dan Al-Hadis, firman Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya, laqad kana lakum, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan yang baik. Allah Ta'ala gunakan perkataan laqad. Laqad ini perkataannya maksudnya telah sedia ada. Nabi SAW ini berakhlak mulia ni bukan ketika diangkat menjadi Nabi baru perangai yang baik. Sebelum jadi Nabi berpoya-poya lah, hidup sana sini, minum arak kan. Jadi Nabi terubah jadi baik. Kita je macam tu. Tapi Nabi ni daripada kecil kita dah tahu dah, sedia maklum dah diri baginda. Hatta pengiktirafan masyarakat Arab terhadap baginda dalam peristiwa peletakan batu Hajar Aswad tu, yang mana baginda diberi gelaran sebagai Al-Amin. Ini belum jadi Nabi. Agama Islam pun belum turun lagi. Ketika itu masyarakat Nabi SAW rasa orang biasa macam kita, macam orang Arab je lah. Orang Arab dah iktiraf baginda, bukan Allah iktiraf. Kaum baginda sendiri, masyarakat Arab sendiri di Mekah memberi pengiktirafan bahawa Muhammad ni seorangnya Al-Amin, yang paling mulia, yang akhlaknya paling baik, orang yang paling terpercaya. Bukan Allah Ta'ala iktiraf kita tu.
hinggalah Nabi diangkat jadi Nabi dah. Jadi Allah Ta'ala beritahu, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Muhammad ini dia ada dah perangai yang senonoh. Akhlak yang baik ini memang dah ada pada diri Muhammad. Sesuai dengan namanya yang terpuji dah. Sesuai dengan nama baginda Nabi SAW. Yang terpuji memang ada dah. Bukan dibuat-buat. Ya, bukan disebabkan sebab diangkat jadi Nabi berubah jadi baik. Tidak. Memang pada diri Nabi sendiri dah mulia dah. Ya. Iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ya, sentiasa ingat pada Allah SWT dalam setiap keadaan. Baik kita senang, baik kita susah tak. Susah lagi kita ingat tak. Ya, tapi nak ingat Allah ketika senang ni, kadang-kadang ramai manusia alpa. Manusia dia lalai, dia lupa. Tapi ketika susah, baru ingat pada Allah. Dia daripada Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW berdoa tentang adab dan sopan santun. Boleh apa doa ni tak? Dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma hdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Kalau tuan ada buku ni boleh tengok muka surat 137 tu, doa ni boleh hafal. Maksudnya, ya Allah, Allahumma hdini, tunjukilah padaku li ahsani akhlaq, tunjukilah kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Hanya Allah Ta'ala lah yang maha menunjuk pada kita tentang akhlak yang baik. Dan kita juga berdoa, wasrif anni sayyi'aha, dan palingkanlah kejelekan, keburukan akhlak dariku. Minta jauh jangan kita ni berakhlak buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang memalingkannya kecuali Engkau. Pertama kita minta Allah Ta'ala tunjuk kita akhlak-akhlak yang baik. Kemudian kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada akhlak-akhlak yang buruk. Ini satu doa yang cukup baik, yang anak boleh hafal ni. Keterangannya, Islam amat menekankan pendidikan adab dalam kalangan umat manusia. Kerana dengan adab, seseorang mukmin akan menjadi manusia yang mempunyai ketinggian akhlak dan kepribadian diri. Para ilmuwan Islam terdahulu amat menekankan tentang pengajian adab sebelum mereka mempelajari ilmu. Pentingnya adab dulu belajar ilmu. Ya, apa itu adab? Adab itu ialah ibarat bekas untuk kita menadah air. Contoh, kalau bekas ini bekas yang bersih, maka air yang dimasuk dalam cawan ni pun dalam bekas ini boleh diminum lah. Tak? Tapi kalau bekas ini dipenuhi dengan kotoran, dengan habuk, dengan cicak dalam ni, ilmu yang turun dalam ni kita sanggup minum? Tak, sudah pasti yang dalam ni pun kotor. Jadi itulah adab. Adab itu bekas untuk menerima ilmu. Tak, bekas untuk menerima ilmu, bekas. Perlu sediakan bekas yang baik. Sebab itu pentingnya ulama-ulama orang alim ini, mereka belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Sebab apa? Bila adabnya bersih, makanya mudah diminum dan beri kesihatan pada tubuh badan. Tak ada mudarat. Tapi kalau adab itu, bekas itu digunakan cicak dengan najis kotoran tadi, dengan apa kuman, dah ilmu masuk ke sini, kita minum apa jadi pada tubuh badan, memberi mudarat. Bukan salah ilmu, bukan salah air yang dituang, tapi bekasnya tak bersih. Yang beri mudarat siapa? Orang yang meminumnya. Itulah itu. Ya. Pandai-pandai, cerdik-cerdik lah. Tapi cerdik bab menyeleweng duit. Sebab apa? Bekasnya sediakan tak betul. Niat belajar pun tak betul lah. Aku belajar ni sebab apa? Esok senang. Aku tipu orang kampung. Kan? Yang mudah percaya esok lah. Masuk kampung pakai tali leher, kita besar sikit, mari cari geran tanah. Kan? Tuan nak jual boleh ni, saya beri ni, janji macam-macam lah. Kita orang kampung tak kerti ni, tengok orang pakai tie sikit, kita besar sikit, pakai jam, pakai kilat-kilat sikit. Kaya hebat ni kan. Dia tipu macam dulu dia cerita lah. Itu.
Sebab apa tuan-tuan? Ilmu yang dia belajar itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk memudaratkan orang. Dia kata tadi, tengoklah. Ya. Jadikanlah amalan kita ibarat garam dan adab ibarat tepung, yakni perbanyakkanlah adab seperti perbandingan banyaknya tepung dan garam dalam satu adunan. Itu kata tak, amalan itu garam, nak bagi tepung rasa tu. Tapi yang kita bila nak buat satu adunan, kita banyak guna tepung ke banyak guna garam? Kalau banyak guna garam, jadilah macam Ajis yang masak kari ayam kan, seniman bujang lapuk kan, dengar tu, oh sedap, manis sedap, rupa-rupa garam turunnya di bawah lah. Lelah makan masih baik dengan dunia masih nak tak dimakan langsung lah, garam lebih, ya. Jadi itu ibaratnya. Kalau dalam adunan tepung garamnya lebih, tak makan kita pun tak. Tapi adunannya cantik dengan kadar tepungnya sesuai dengan garam itu, dengan adunan itu, maka makanan pun jadi sedap. Banyak adab dengan sedikit amal soleh lebih baik daripada banyak amal tetapi sedikit adab. Semayang rajin, solat jemaah rajin, baca yasin rajin, semua rajin, tapi maki orang pun rajin, fitnah orang pun rajin, hormat orang pun tak reti, tapi rajin semayang, masjid tak tinggal. Tak. Jadi apa yang disebut banyak adab dengan sedikit amal lebih baik daripada banyak amal tetapi sedikit adab. Demikianlah perumpamaan antara adab dengan amalan. Kau tu kata tak? Kau ni semayang rajin, semua rajin, bagus aku. Itu bab itu puji kau. Tapi kau dalam bab maki orang pun hebat juga. Engkau dalam bab fitnah orang pun hebat juga. Ini yang bayar sama naik. Sama naik. Bab ibadah pun naik, bab perkara maksiat pun, dosa pun sama naik dengan ni. Jadi tak kena lah. Maksudnya ibadahnya itu tidak memberi kesan kepada diri dia. Sebab janji Allah, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Sungguhnya solat itu mencegah kamu daripada melakukan kerosakan dan juga kemungkaran. Itu Allah janji. Jadi kalau kita semayang, perangai masih tak senonoh, salah semayang ke? Salah Allah ke? Janji tak tepati ni. Bukan salah Allah, bukan salah semayang, kita yang tak betul. Sebab kita sendiri tak betulkan hati kita. Itu kena repair balik tu. Banyakkan istighfar lah. Adab ialah perkara kedua yang baginda Nabi SAW tekankan selepas iman. Pentingnya adab ini sehingga setiap anak wajib menghormati ibu bapa. Setiap yang muda perlu membantu orang tua. Setiap mukmin memberi salam antara sesama, sama ada kenal atau tidak kenal. Dalam kitab Kiamat kita baca dulu, akhir zaman Rasulullah bagi tahu, ya, orang umat aku akhir zaman ini mereka hanya memberi salam kepada geng-geng mereka sahaja. Ni geng aku, ni satu tim aku, ni satu kelab penyokong boleh sepak aku ni dah. Yang bukan Liverpool tak join lah, bukan Manchester tak join lah, tak boleh, tak kenal. Dia selektif umat akhir zaman. Sedangkan zaman Rasulullah, zaman Rasulullah itu pun kenal ke tak kenal ke bagi salam sebab dia orang mukmin. Tapi kita akhir zaman dia memilih, walaupun dia mukmin dia dulu tengok dulu. Belum tengok ke negerian lagi, negeri mana ni, tengok tu lagi. Belum tengok ni penyokong mana lagi, tak tengok lagi ni. Ini dari zaman betul Rasulullah sebut tu. Ya, setiap yang miskin dibantu oleh orang kaya, wanita dilindungi, anak-anak yatim dipelihara dan berbuat baik kepada mereka. Inilah ajaran Nabi SAW setelah kesempurnaan iman. Nabi SAW tidak menekankan ketinggian hukum hakam. Rasulullah akan sibukkan dengan hukum hakam, tetapi bagaimana beradab sesama manusia. Mukmin yang beradab akan mempunyai sikap toleransi dan komunikasi yang berkesan dalam kehidupan. Demi dunia dan akhirat, dakwah dapat berjalan dengan sempurna dan mempunyai pembantunya iaitu adab.
Sebab tu dalam menyampaikan kebenaran pun dalam surah Al-An sebut dah, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Sampaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran, betul, benda yang benar. Tapi juga disebut wa tawasaw bis sabri, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kesabaran itu maksud kebijaksanaan. Cara nak sampai, bukan dengan cara menghukum. Engkau kalau tak kau dikafir, tahu tak? Dia baca hadis lagi, kan? Farqu bainal mu'min wal kafir tarqa solah. Cara faham teks hadis pun tak betul. Ya, dia terus letak hukum kafir. Pada fahaman dia, orang yang tinggal solat ni maksud kafirnya kafir macam acong, macam muniani, macam kalimutu, kan yang tu. Maksud kafir sini ialah orang yang ingkar perintah Allah. Dia masih beriman, akidahnya tak goncang lagi, cumanya dia ingkar. Kafir sini maksud ingkar perintah Allah, bukan kafir i'tiqad. Tapi dia menghukum orang ni bila tak sembahyang kafir i'tiqad. Dah sama taraf dengan kalimutu, sama taraf dengan acong, sama taraf dengan licong wei semua ni. Dia letak macam tu tak? Salah. Betul, hadis sebut, memang hadis sebut, engkau yang salah faham. Engkau yang tak faham konteks hadis ni, itu bahaya tuan-tuan. Bila pegang pada zahir hadis tanpa kita melihat hadis balik konteks hadis tu apa dia kita. Ya, apa yang dibahaskan oleh ulama tentang ni lah. Yang nak menghukum sedap. Dah, itu hukum sedap senang ke tak? Itu ke hukum. Tapi kalau dia tak itu hukum benda yang kafir tu tak pergi pada dia, balik pada kita balik. Jadi berhati-hati. Ya, dalam bab hukum hakam hukum ni tak. Sebab tu Rasulullah dalam bab menghukum, Rasulullah letak perkara yang terakhir. Bila last sekali, bila mana dah tak ni, baru jatuhkan hukum. Ya, itu hukum dulu. Ya, banyak kita tentang tu. Mukmin, okey. Rasulullah Nabi SAW tidak menekankan ketinggian hukum hakam, tetapi sebagaimana beradab sesama manusia. Mukmin yang beradab akan mempunyai sikap toleransi dan komunikasi yang berkesan dalam kehidupan demi dunia dan akhirat. Dakwah dapat berjalan dengan sempurna dan mempunyai batin iaitu adab. Sufyan As-Sawri rahimahullah menyatakan bahawa para alim ulama terdahulu amat menitik beratkan soal adab, kerana adab ini ialah pelita yang menerangi hidup pencari ilmu. Adab juga penyuluh jalan kehidupan manusia. Kerana tanpa adab, maka hilanglah keberkatan dalam mencari ilmu. Kalau dalam mencari rezeki, kalau kita dapat daripada sumbernya haram, hilanglah keberkatan rezeki. Dalam menuntut ilmu, ya, keberkatannya hilang bila tidak ada adab. Jadi tak pelik lah kenapa hari ni budak-budak ramai yang dapat 9A over A pun, ya, tapi perangainya itu tidak seperti mana yang dapat pada A yang banyak itu. Sebab adab. Sebab penekan adab. Cerdik, bagus. Tetapi akhlaknya tak ada. Kan? Tidak ada akhlak, baik yang lelaki, baik yang perempuannya. Kan? Pandai-pandai tak? Ya dah dapat masuk universiti, takkan tak pandai tak? Kita faham macam tu je lah. Tapi kenapa boleh jadi perangai buruk? Pertama, jauh daripada mak bapak. Kan? Kemudian kedua, masa dulu mak ayah tak tekankan tentang peri pentingnya solat, peri pentingnya takut pada Allah Ta'ala, peri pentingnya jaga akhlak perangai macam tu tak? Jadi penekan tu tak ada, jadi dia pun tambah dia dah besar pula kan, duduk dengan kawan-kawan, jauh lagi tak pada agama, jauh pada mak ayah bukan tahu pun kan? Justru katanya, bagi seorang yang mahu menulis sesuatu hadis Rasulullah SAW, hendaklah dia menjaga adab dan memperbanyakkan beribadah kepada Allah SWT sebelum menulis sesuatu hadis. Nak tulis hadis Nabi ya pun, jaga adab lagi akhlak. Ini kan pula kita nak cerita tentang hadis Nabi pada orang, kan? Yang bercakap tentang hadis pun tidak beradab, tidak berakhlak, macam mana? Sembrono yang mengutip hadis mana pun, dia tak kira lah hadis ni palsu ke, hadis ni tarah, hadis matru, hadis apa, tahu tak? Janji hadis sampai ke orang dah. Adab itu pun tak ada. Beradab dengan Nabi. Kita jangan sebut bila beradab dengan Nabi ni hanya bab selawat je.
Bukan bab selawat saja. Dalam bab menceritakan hadis Nabi pun kena beradab. Cek sumber, betul ke betul daripada Nabi. Hadis ni hadis sahih kan, bukan hadis sahih. Terutama dalam bab amalan, tuan-tuan. Menganjurkan sesuatu amalan kan. Itu lagi kena berhati-hati. Dalam kata lain, para ilmuwan dan alim ulama terdahulu mengambil masa dan mempelajari tentang adab sekurang-kurangnya 20 tahun sebelum mempelajari tentang ilmu. Orang alim, Imam Syafi'i lah, tuan-tuan jauh sangat lah. Imam Syafi'i 7 tahun selesai dah Quran. 7 tahun Quran dah selesai, dah khatam dah. Lepas 7 tahun tu baru dah datang belajar adab pula. Kemudian merantau mencari ilmu pula. Quran 7 tahun selesai. Hari ni pun sama. Kalau kita pergi negara Arab pun banyak ada orang macam tu. Di India sendiri pun macam tu. Budak-budak ni sekolah rendah lagi, Quran dah selesai, dah khatam. Bukan dah khatam, dah hafaz kan? Kemudian dari situ bila Quran dah ada dalam dada ni, senang kau nak cari ilmu mana. Memang senang lah nak mencari. Sebab torchlight kat sini kan? Boleh suluh mana-mana semua dapat kan? Dalam kegelapan dikenal. Ini bagi mereka yang menghafaz dengan cara tadabbur. Tapi kalau dia sekadar menghafaz macam burung kakak tua saja, tanpa dia mentadabbur, dia tak ada kesan juga. Jadi yang cerita tentang Imam Syafi'i menghafaz Quran usia 7 tahun tadi itu dengan cara tadabbur, memahami maksud ayat. Bukan sekadar menghafaz lah, dia memahami. Jadi bila dia faham tentang maksud ayat Quran, sudah. Maksud celah mana, tak ada masalah. Kebaikan adab menunjukkan ketinggian budi dan akhlak. Pada muka surat 138. Kebaikan adab menunjukkan ketinggian budi dan akhlak seorang mukmin. Apabila seorang itu beradab baik, sudah pasti akhlaknya juga turut baik. Justru adab bercakap, berbudi dan bermuamalah sesama manusia sangat penting dalam kehidupan. Bersifat timbang rasa ketika berhubungan sesama manusia merupakan adab yang dituntut dalam agama. Begitu juga dalam percakapan merupakan satu budaya manusia yang melambangkan hati, sikap dan fikiran. Oleh itu, peliharalah tingkah laku, lidah dan ikutilah adab yang baik semasa bercakap atau berhubung dengan mukmin yang lain. Sungguh pun barangkali mereka itu bukan orang yang dikenali. Dan adab ini juga bukan hanya khusus untuk sesama manusia lah. Bukan sama mukmin. Adab dengan haiwan, adab dengan tumbuhan. Yang viral orang yang sebelah lembu mati tu. Kita tengok dalam wasiat sebab sekarang ni sudah viral dah sekejap Tak kenanya tuan-tuan, lembu tu dah harga 5,000 lebih. Orang buat macam tu kat dia. Tak faham lah sebab orang yang tukang tempat sebelah tu dia takkan dia ada ilmu tentang tu. Dia jerut lembu tu sampai lidah terkeluar. Kan? Sebelah darah pun tak keluar kan? Alhamdulillah, ada menyantuni haiwan. Tapi bila orang kita istilahkan dia jahil lah, mungkin dalam bidang ni dia pandai, tapi dalam bab ilmu sembelih lembu ni tak pandai lah, jahil tu. Nanya kawan tu, bagaimana dengan daging yang diagihkan? Harap kamu bukan tempat kita kan tuan kan? Harap bukan tempat kita lah kan? Tapi itu cerita dia. Adab dengan haiwan, Rasulullah anjurkan macam mana. Jangan kita kisahkan ibadah korban tu saja. Memang nak tumbangkan lembu tapi kena beradab. Pisau yang tajam tidak menganiaya dia, tidak menzalimi dia. Ini dia siap tarik mana? Beradab ke tu? Tu dah menzalimi dia. Dia mati tu punya hal lah. Tapi dosa kita sebab apa? Satu, jahil dalam bab menguruskan lembu. Dia ingat lembu ni sembelih saja selesai masalah, bukan. Jangan biarkan lembu tu lama dalam keadaan dia nak sembelih tu, tunggu lama lah. Kau tunggu jap, aku nak pergi tandas sekejap. Lembu dah macam ni lah kan. Kena ada ilmu. Bukan main kata ibadah korbannya tak nak masalah lah, lepas lembu ni pakai mati juga. Memang lah. Dalam bab itu pun cukup jaga. Hatta kalau orang alim ulama dalam bab hadis, menipu haiwan pun tak boleh. Dia nak sembelih ayam, nak tangkap ayam, dia pergi jambu dedak, belakang ni pisau, kau mari dekat, ngap aku dekat kau. Tu pun nanti tengok juga tu.
cukup harus dalam bab orang ada orang ulama hadis ni menilai. Ini tapi dah terjerut macam tu dah. Wala kata ada bila. Kan? Tak tahulah sebab tempat tu nampaknya gambarnya seperti tempat sembelihan tak? Bukannya dia bawa pokok kan. Jadi sudah pastilah mesti orang yang pengurus tu tahu cara nak buat. Tapi nampak tidak begitu ya. Dan dibahas pun dia ulaskan oleh mufti lah. Ya. Daging tu jadi daging, dia bukan daging yang halal. Sebab binatang tu mati dalam keadaan dia terjerut. Bukan mati dalam keadaan sembelih. Ya. Dia mati sebab dia terjerut. Walaupun orang kata tak, boleh lagi. Sebab apa? Sebab masih ada nyawa. Tak. Bukan kisah masih ada nyawa. Masalah sekarang, haiwan itu sedang menuju ke arah kematian disebabkan dengan lehernya dijerut. Dia memang akan mati punya, tapi bukan mati sembelih. Mati sebab dijerut. Walaupun kita sempat sembelih dia sebab kita tengok dia punya dada tu memang dia dah menuju ke arah kematian dengan sebab dijerut. Bukannya sebab dia dalam keadaan yang memang mati untuk disembelih. Itu lain. Ulama fiqah dia bahas dalam tu. Kan? Dalam ulama Hasan Al-Basri rahimahullah katanya, wahai anak Adam, sesungguhnya siang kamu adalah tetamu dalam kehidupan kamu. Justru berbuat baiklah dengan tetamu. Kerana jika kamu berbuat baik dengannya, ia akan pergi dengan sentiasa memujimu. Tetapi jika kamu tidak berbuat baik kepadanya, ia akan pergi dengan mengecam kamu. Adab, akhlak. Kalau perangai kita senonoh, akhlak kita baik, kita mati pun orang menyebutnya kebaikan kita. Tapi kalau akhlak kita buruk, ya, perangai kita di dunia dulu buruk, orang tengok orang kecam kita mati pun pertama orang ucap alhamdulillah dah jalan dah dia ni, lega aku. Kalau tidak habis ayam itik rumah aku lebuh. Tidak habis lah buah-buah aku, buah durian Melanda ke buah jambu kelia habis dekat dia ni. Buah kelapa jangan cakap lah, menghilang macam tu je lah. Tak sempat nak tua. Nasib baik lah dia dah jalan. Sama je. Kita buat orang yang baik pun orang akan puji, sanjung kita walaupun kita dalam kubur. Kita berakhlak buruk pun orang kecam keji kita walaupun dalam kubur. Jangan ikut macam dia tu. Jadi contoh pula. Saya tak sebut nama dia kata. Beri contoh, orang faham lah siapa dia. Oleh itu beradablah dengan waktu dalam hidup ini, dan beradablah dengan Allah SWT setingginya, agar dengan adab yang tinggi dalam menyantuni perintahnya, akhirnya menghasilkan natijah yang didambakan, iaitu menghuni syurga Allah SWT buat selama-lamanya. Adab bukan satu mata pelajaran, bukan hanya satu subjek dalam subjek pendidikan Islam ataupun subjek moral, tetapi ia adalah bagaimana manusia boleh berubah kepada tata cara hidup yang lebih baik. Apa yang dipelajari itu pengetahuan, dan yang lebih penting adab ialah sentiasa ingin dan berusaha melakukan sesuatu perkara dengan tata cara yang betul dan mendapat redha Allah. Contohnya penekanan kepada adab berta'amul, bermuamalah, berkomunikasi dengan Al-Quran. Seperti mana sebelum baca Quran kita berwudu, membaca dengan penghayatan, meletakkan Al-Quran itu di tempat yang tinggi, mengucup Al-Quran dan lain-lain. Itu adab kita dengan Quran. Ya, menandakan kesempurnaan iman pada diri seorang. Dia melakukan adab tersebut tanpa dilihat atau diperhati oleh sesiapa. Dia melakukan kerana diajari dan mengenal nilai isi kandungan Al-Quran yang dibaca dan ditadabbur makna olehnya. Pengajaran hadis ini, yang hadis di atas menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang yang mempunyai adab yang terpuji. Adab yang terpuji amat tuntut dalam Islam. Kelebihan orang yang memiliki adab sehingga boleh mengatasi darjat orang yang berpuasa dan sembahyang malam. Antara cara-cara untuk mencapai darjat adab yang terpuji sepertinya yang tekan dalam hadis ini ialah yang pertamanya bersifat warak. Nak dapatkan adab yang baik ni kena ada sifat warak daripada melakukan perkara-perkara yang syubhah. Bukan perkara haram, perkara syubhah. Ini halal ke haram, halal ke haram, itu tinggalkan. So kata kalau kau confuse halal haram ke halal ke haram, tinggalkanlah. Kan? Benda tu pun ditinggalkan dengan benda haram, tinggal terus. Seorang Muslim mestilah menjauhkan dirinya dari segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT
dan juga perkara-perkara yang samar-samar di antara halal dan haramnya, yakni syubhah. Berdasarkan daripada hadis daripada Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang halal itu nyata, al-halalul bayyin wal haram bayyin wa bainahuma syubhah. Dan yang haram itu jelas dan haram itu juga jelas, terang. Dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang kesamaran, yang dipanggil sebagai syubhah, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa memelihara diri daripada segala yang kesamaran, jadi syubhah, sesungguhnya ia memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat ternaknya makan di dalamnya. Ketahuilah bahawa tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah bahawa larangan Allah SWT ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada seketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya, dan apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah itulah yang dikatakan hati. Dari maksud ni hati. Kalau hati kita baik, maka kita punya tutur kata, gerakan kita semua baik. Yang keduanya, untuk menjadi orang yang beradab ini, memelihara penglihatan, jaga mata. Seorang muslim itu mestilah melihara pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan boleh membawa ke kancah pelanggaran dan maksiat. Sehubungan itu, Al-Quran mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri daripada penglihatan yang tidak memberi faedah. Firman Allah SWT, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Yang ketiganya, memelihara lidah. Seorang muslim itu mestilah memelihara lidahnya daripada menuturkan kata-kata yang tidak berfaedah, perbualan-perbualan yang buruk dan kotor, percakapan-percakapan kosong, mengumpat, mengeji dan mengadu domba. Mengadu domba ni apa? Iaitu orang yang suka membatu api kan. Jadi batu api, suka laga-lagakan orang. Dia jumpa dengan A dan dia lagakan dengan B. Kan? Ni. Sebagai seorang mukmin yang mukallaf. Mukallaf ni apa? Orang yang dipertanggungjawabkan. Sewajarnya kita menjaga lidah daripada sebarang percakapan yang sia-sia dan tidak berfaedah, kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama sahaja hasilnya, maka mengikut sunnahnya adalah lebih baik berdiam diri. Kerana percakapan yang diharuskan mungkin membawa kepada yang haram atau makruh. Dalam hadis juga sebut, sekiranya kamu ni nak bercakap, kalau perkara yang nak bercakap itu tidak memberi manfaat pada orang, percakapan itu tidak, orang ada bila orang dengar bercakap ni bukan menambah ilmu, menyakitkan hati. Ya, orang dengar dia bercakap bukan nak nambah ilmu, tapi orang tengok menyebabkan orang berprasangka buruk, maka lebih baiklah kau diam. Kalau perkataan kau ni tidak memberi manfaat, tak payah kau diam. Ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lalai tak payah. Kejadian sedemikian telah banyak berlaku, tetapi kebaikan daripadanya adalah jarang. Banyak hadis yang menerangkan tentang keburukan dan bencana lidah ke atas empunya diri, seperti daripada hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah dihumbankan muka manusia ke dalam neraka itu
sebagai hasil tuaian jelik lidahnya. Punca ramai masuk neraka bukan sebab dia ni minum arak, berjudi, bunuh orang, tapi banyak masuk neraka sebab lidahnya tidak dijaga, memecah belah orang, memfitnah orang dah. Itulah tuan-tuan dah. Kita berhenti dekat dulu nombor 3 ni. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pula pada nombor 4, bersifat malu pula sampai habis dah. Sebab perbahasan hari ni panjang sikit ya. Semuanya apa yang baik itu pada Allah SWT. Sebarang kelemahan dan kurangan saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.